Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi wal haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri wa ista'mil bihi jasadi wa hawli wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Ta'ala. Sambung kitab Majmu' Salasi Rasail, muka surat 116 Rumi. Jawi 46 dalam kurungan dan harus dimakan. Rumi 116 Jawi 46. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan harus dimakan. Boleh kalau makan. Kalau nak makan, boleh. Makan apa? Akan segala sayuran. Akan segala sayur-sayuran boleh makan yang dibubuh baja tahi padanya. Maknanya buat baja lah. Buat baja. Boleh. Boleh. Dengan tiada membasuh akan dia. Tak perlu basuh pun. Tak perlu basuh balik. Sebab baja kan. Buat baja. Tapi dengan syarat, jika tiada kelihatan najis padanya. Kita tengah membincangkan tentang baja najis, baja tahi. Memang pun baja najis ni, tahi ni memang lalu duk buat pun. Kadang-kadang tahi ayam, tahi lembu, semua tu najis-najis yang digunakan. Kadang-kadang tahi kambing pun ada, kelawar pun ada, tahi kelawar. Semua tadi, najis tadi, malah najis-najis yang lain, malah najis orang pun ada. Dia buat najis-najis semua yang tadi dibuat baja. Secara umumnya tak ada masalah lah buat baja. Sebab dia berlaku, boleh kita katalah, kalau kita nak kata proses istihalah, bolehlah berlaku. Istihalah tu proses, yalah memang najis tapi dah masuk ikut akar lah. Bila dia masuk ikut akar, itu dah tak jadi najis lah. Sebab mana boleh jadi tak jadi najis, sebab dah akar dah serap. Najis tadi telah berlaku proses. Ada setengah orang istilahkan istihalah. Bolehlah kalau nak istilahkan istihalah. Kalau tak nak istilahkan istihalah pun boleh juga, tak apa. Iaitu berlaku dah jadi lain. Dia dah tak jadi najis dah, dia dah jadi buah.
Sebab dia masuk ke akar. Itu memang tak ada masalah. Tu tak ada masalah langsung. Masalahnya sekarang ni, yang masalah yang nak dibincangkan adalah apabila, macam mana jika terkena masa jiruh tu, kan terkena buah, terkena pokok, terkena daun dia, lebih-lebih lagi terkena buah lah. Macam mana kalau terkena buah? Air najis, terkena buah. Jadi kita ambil buah tu mestilah bernajis. Bukan cerita najis buat baja yang mana akar kayu, akar pokok tadi sedut jadi buah. Itu tak payah sembang, memang boleh. Kalau tak boleh, teruk, tak boleh makan. Semua buah-buahan, pokok-pokok semuanya, najis-najis yang ada dalam tanah ni semua diserap naik. Tak boleh makan buah lagi tu. Bukan masuk tu. Kita tak bincang pasal tu. Kita bincang pasal masa duduk jiru atau nak membaja tu, mesti ada kena batang dia, kena daun dia, kena buahnya. Kemudian tak apalah, masa duduk jiru tu, kemudian bila kita nak petik, kita makan. Basuh tak? Sebab masa jiru tadi takkan tak terkena. Tu bincang pasal tu ni. Wajib basuh atau tidak? Apa dia kata sini? Jadi kalau buah apa? Limau yang dekat Ipoh tu, limau Bali kan? Yang comel tu, dia ada yang rupa uduh tu. Yang uduh tu lagi sedap sebenarnya. Dia lebih tu. Dia punya rupa tu kan, tak bulat elok. Yang itu dia pakai baja biasa je. Tapi kalau bulat comel, kalau belah-belah meleleh hari limau tu kan, dia pakai baja apa ni? Dengar cerita, kita dengar tak pernah tengok pun. Dia pakai baja babi sebab kat situ ada kandang babi yang banyak. Maka dia buatlah baja tu. Dia proses, dia buat kita dah spray. Dia spray gitu. Bila spray tu mestilah kena, mestilah ayat tu. Mesti, ataupun takkan tak kena batang dia, takkan tak kena buah dia. Aduk main takkan gitu kan. Okay. Jadi kita nak bincang apa ni? Jika baja babi tadi tu, tak kisahlah babi ke tak babi, tak kisahlah. Yang penting najis, dia masuk ke akar, jadi buah, tu tak ada masalah. No problem, boleh makan. Yeah. Dia kata, dia baja daripada babi, jadi buah limau Bali babi. Tak boleh, tak payah. Tak ada, boleh. Sebab dia dah masuk dalam akar, dah jadi lain dah. Dia tak jadi najis, dia dah jadi buah dah. Okey. Yang kita cerita ni, yang kita spray tadi kan, yang kita spray masa jiruh tadi. Macam mana? Macam mana? Mari kita baca. Dia kata, dan harus dimakan. Maksud harus dimakan tu tak basuh pun tak apa. Dah harus boleh makan segala sayuran termasuk buah-buahan yang dibubuh baja tahi padanya dengan tiada membasuh akan dia. Tak basuh lagi. Bila petik tak basuh, terus boleh makan. Boleh. Dengan syarat jika tiada kelihatan najis padanya. Tak nampak najis. Kalau nampak kat buah tu, apa benda ni? Bau ni, air kencing babi ni. Tak boleh. Pegang apa benda ni? Tai lembu ni. Tak boleh. Tak boleh dengan maksud kena basuh dulu baru boleh makan. Bau kencing babi ni tak boleh makan. Tak boleh makan dengan maksud tak boleh makan saja, kena basuh dulu. Oleh kerana dia mughalladhah 7 kali air tanah. 7 kali salah satu dengan air tanah, 7 kali basuh kan. Tapi kalau bau ni air tai lembu ni bau, ataupun ada tai lembu kat situ, wajib basuh sebelum makan, basuh sekali lah. Okey, itu maksud dia. Kalau kelihatan najis. Kalau tak kelihatan najis, tak nampak najis, boleh makan. Tak ada masalah, boleh makan. Nampak tak najis? Tak nampak. Dengar orang cerita macam ada bubuh tai babi. Macam mana tu? Air kencing babi. Macam mana tu? Dengar cerita, sekarang nampak tak? Tak nampak. Boleh makan tanpa basuh. Okay. Selagi tak nampak. Istimewa pada lebih-lebih lagi. Istimewa tu maksud lebih-lebih lagi pada segala daun kayu. Lebih-lebih lagi, ini bukan yang tanam pula ni. Lebih-lebih lagi yang ni, tongkat ali. Apa-apa lah, kacik timah. Jenis-jenis yang ada dalam hutan. Ya? Segala daun kayu. Bila sebut daun kayu, termasuklah buah-buahan apa saja yang tumbuh sendiri dalam hutan. Tadi tanam, tadi sengaja, tadi tanam dan dengar cerita orang jigu gitu. Itu pun dah tak pakai dah dengar cerita tu. Dengar khabar tu tak pakai dah. Dengan maksud boleh makan walaupun tak basuh. Tapi kita basuh juga sebab kita kata ada racun-racun kan. Yang nak racun ulat-ulat nak elak. Itu bukan masalah wajib atau tidak. Itu masalah kita takut membahayakan kesihatan kita basuh.
kita dah bahas berkaitan dengan adakah wajib basuh? Tak wajib basuh. Kerana najis tak wajib basuh. Walaupun dengar cerita. Itu yang tanam. Lebih-lebih lagi kalau tumbuh sendiri. Dia tumbuh sendiri. Dia kata kat hutan. Kat hutan pun kat mana-mana tak kisahlah. Tumbuh sendiri. Bila tumbuh sendiri, maka tiada najis. Seperti daun asin-asin dan lainnya. Dan lagi dah tak ada najis. Sebab dia tumbuh sendiri. Bila tumbuh sendiri, boleh kata juga entah-entah beruk ke duk ambil buah kat atas tu dia berak. Duk fikir sampai macam tu sekali. Maka wajib basuh. Tak wajib basuh. Tak wajib basuh. Habis tu macam mana? Boleh makan begitu saja. Petik-petik. Cuma tadi tu lah, kita takut ada racun. Itu racun spray apa semua kan. Itu masalah lain. Bukan masalah wajib basuh atau tidak. Seperti daun asin-asin. Daun asin-asin yang benda. Siapa tahu? Tak tahu. Daun asin-asin. Orang dulu lah. Daun cekur manis. Ataupun daun cekur manis lah. Pucuk dia tu manis. Kalau buat masak lemak ke, sedap. Siapa tahu lah, daun cekur manis. Orang dulu panggil daun asin-asin. Tak tahu kenapa dia panggil gitu. Masing-masing kot. Tapi dia manis. Lemak. Okey lah. Apa dia? Cemperai. Apa tu? Tahulah apa daun asin. Cemperai. Cekur manis tu cemperai. Nama lain dia. Tu bahasa apa? Faham? Ke apa? Bahasa apa maksudnya? Orang mana? Temerloh. Apa tadi? Cemperai. First time dengar tu. Kalau daun cekur manis tu cemperai. Maknanya daun asin-asin tu daun cekur manis. Kalau tak tahu, Google lah tengok macam mana. Macam mana rupa dia. Yang tak penting daun apa. Yang penting apa-apalah. Pucuk paku ke apa-apa kan. Yang kita nak ambil daun apa ni? Sirih ke, daun sirih ke, daun kaduk ke. Kita nak makan ambil lah. Tak kira. Yang penting dia tumbuh sendiri. Kangkung ke. Nak makan kangkung ni. Tentah ada binatang berak kencing kot. Wajib basuh. Nampak tak? Tak nampak. Tak payah basuh. Boleh makan. Cuma kita basuh sebab lain-lain kan. Kita basuh bukan sebab wajib basuh. Okay? Dan jika membasuh akan dia kerana waham akan najisnya, maka iaitu bid'ah yang mungkar pada syarak. Kenapa basuh ni? Entah ada najis. Entah-entah. Waham tu entah-entah. Entah-entah ada najis kot. Entah-entah yang kita beli 5 bali ni, dia spray, dia jiruh air najis kot. Itu entah-entah. Entah-entah. Kita beli apa? Kita beli ataupun kita cari sendiri mana-mana daun kayu. Lepas tu kenapa basuh ni? Entah-entah. Dia main entah-entah. Ada kencing, ada apa itu, main entah-entah je. Maka kita basuh. Maka itu adalah bid'ah yang mungkar pada syarak. Bukan dosa, satu bid'ah yang mungkar. Maksudnya benda yang tak perlu diperlukan dibuat seolah-olah macam ianya kena buat. Tapi kenapa basuh ni? Basuhlah takut ada tai-tai ulat ke apa ke, tak telah kek perut pula. Tu tak apa. Basuh kenapa ni? Saja nak basuh. Takut ada najis ke? Bukan takut ada najis. Mana ada najis pun, tak nampak pun, maka tak ada najis. Kenapa basuh ni? Sajalah. Manalah tahu. Ada daun-daun gatal ke apa, terkena ke apa ke, tangan-tangan kotor masa petik ke. Kalau beli kan, orang yang jual tu duk pegang-pegang darah kan apa, lepas tu dia pegang nampak macam kotor-kotor basuh, tak apa. Kotor, bukan najis. Jangan kata najis. Kerana dia adalah mungkar pada syarak. Dengan maksud dia boleh mendatangkan was-was. Tapi bukan berdosa nak basuh kerana najis. Nak basuh cari alasan lain. Jangan buat bid'ah kat sini Bid'ah tu apa? Bid'ah yang menyebabkan boleh jadi was-was. Lain-kali boleh jadi was-was. Jadi kalau nak basuh juga dalam keadaan tak ada sebab pun, tak ada tanda pun najis-najis, basuhlah kerana lain. Biasanya kerana takut ada binatang-binatang kan. Binatang-binatang sakit perut. Tu je lah. Ataupun nampak debu-debu, kena tanah-tanah, kotor-kotor. Kotor bukan najis no problem. Basuh dengan alasan tu tak apa. Masalah, adakah najis daun kayu? Bila sebut daun kayu, apa-apalah, termasuk buah dan sebagainya, yang ada padanya bersurat yang dimasyhurkan dengan surat hantu pada segala lidah manusia. Ambil apa benda cerita ni? Main hantu-hantu ni. Adakah najis daun kayu yang ada padanya bersurat, ada padanya tanda. Bersurat tu tanda dekat daun tadi. Dimasyhurkan, dengar cerita, khabar angin, orang duk cakap, entah-entah, tu dimasyhurkan dengan surat hantu
pada segala lidah manusia. Orang duk cakap, kalau ada gini, kau jangan makan tu. Tu najis tu. Padahal tak nampak pun. Dia bukan rupa najis pun. Kau jangan tu. Kalau kau nak makan daun-daun ni, buah-buah ni, kena basuh dulu. Sebab kau nampak tak benda ni, ada macam line ni, ada macam warna macam ni. Ada sesuatu lah dekat daun atau kat buah tu. Itu najis tu. Kalau nak makan, kena basuh. Sedangkan, mana nampak? Najis apa? Mana buktinya? Kalau najis ada, iyalah. Kalau bau air kencing, iyalah. Bau tai, iyalah. Tak. Dia macam line-line ke, ataupun tapung-tapung ke. Dimasyhurkan dengan surat hantu pada segala lidah manusia. Lidah manusia tu orang duk cakap-cakap lah. Orang duk cakap. Orang duk cakap. Surat hantu tu apa benda surat hantu? Surat hantu tu macam seolah-olah macam tak tahu siapa yang mulakan. Tak tahu siapa yang mulakan. Tapi orang duk cakap. Kau jangan. Orang duk cakap. Tu kan. Tentulah maksud dia. Yang ada pada segala lidah manusia. Orang duk cakap. Maka kata Syekh Mulaiba, dengan najis kerana keluar ia daripada dubur binatang umpama ulat, bukan daripada mulutnya. Satu ulama kata najis. Yang ada tanda lain tu. Sebab dia keluar daripada ulat. Sebab yang mutamat yang bawah dia. Yang kemudian kita baca yang dulu ni. Dia kata Syekh Mulaiba, ni bukan pendapat mutamat. Najis kerana ia keluar daripada binatang, apa-apa binatang. Umpama contohnya ulat ke apa, bukan daripada mulut, daripada dubur dia. Macam tahi najis dia lah. Dia buat lain kat atas tu ke, dia buat sesuatu lah dekat atas buah ataupun dekat atas daun. Maka oleh kerana itu najis. Oleh kerana itu wajib basuh sebelum makan. Cerita basuh sebelum makan ni. Kemudian ni yang kita nak guna. Adakah dimaaf atau tiada? Maka muqtada perkataan setengah ulama, maaf, boleh makan walaupun tak basuh. Ada khilaf ulama lah kat situ. Bila ada daun apa, lepas tu ada sesuatu macam apa cakap tu? Macam ada lain. Kalau kita perhati memang ada lah. Ada benda apa ni? Ulat ni. Ulat punya apa? Kesan ulat makan ke apa? Kadang-kadang kata setengah ulama dia keluar daripada dubur ulat-ulat apa, menyebabkan ada tanda kat situ. Tanda. Tapi adakah dimaaf atau tidak? Oleh kerana tak nampak, maka dimaaf. Jadi boleh makan saja. Kita tetap basuh juga sebab takut sakit perut. Atau okeylah basuh sebab tu. Ni cerita najis atau tidak. Tapi cuma kalau nak bahas apa maksud muqtada kat sini. Muqtada ni bahasa Arab ni, balaghah. Dari ilmu balaghah. Dari ilmu balaghah ada satu kaedah, dia istilah dia muqtada. Tapi dah ada dalam kitab. Ada kitab kena sebut jugalah muqtada ni apa. Kalau tidak nak tulis apa. Tapi dia tak ada kena mengena dengan hukum. Dia bahasa Arab. Kaedah ilmu balaghah. Muqtada ni macam ni. Maka muqtada perkataan setengah ulama, maaf. Apa muqtada ni? Macam mana nak letak? Muqtada ni penyampaian yang sesuai dengan keadaan tertentu. Itu muqtada. Penyampaian perkataan, sampaikan satu perkataan ataupun beberapa perkataan yang sesuai dengan keadaan tertentu. Kita bagi contoh. Tak ingat muqtada. Contoh, merayu. Contoh merayu menyebabkan seseorang itu akan memanjangkan dan memperindahkan kata-kata. Tu merayu lah. Tu nama merayu. Jadi kalau contoh nak suap anak makan, anak tak nak makan, maka nak kena merayu. Jadi panjang lah. Dia buat macam kamu terbang lu. Marilah makan sini, marilah sedap ni. Panjang ayat dia. Sesuai dengan ni, sesuai lah dengan keadaan tu. Tapi dalam jadi merayu tu adalah hal, dipanggil. Merayu tu hal. Muqtada tu adalah memperindah dan memanjang-manjangkan perkataan yang tak patut panjang. Makan, cukup dah. Makan, dah cukup. Tapi marilah makan, buat nyanyi lagi, buat pusing tu. Nak cerita apa ni? Nak cerita ilmu balaghah ni. Ilmu balaghah, muqtada tu apa? Jadi hal adalah sesuatu merayu. Hal adalah merayu. Muqtada pada masalah nak bagi anak makan adalah memanjangkan dan memperindahkan kata-kata. Itu muqtada. Contoh yang kedua, contoh dalam keadaan kita cemas.
Bila cemas, nak minta tolong orang. Okey, cemas nak minta tolong orang, nak merayu orang supaya tolong. Jadi hal dia adalah merayu juga. Tapi bila nak minta tolong orang dalam keadaan cemas, sebab ada orang, contoh ada orang nak mencuri, kita sebut pencuri, cukup dah. Ke kita cakap, wahai orang kampung, marilah tolong, ada pencuri. Tak ada, pencuri terus. Jadi merayu tu hal, muktadha tu pencuri. Satu je. Maknanya dua-dua merayu. Yang ni merayu nak bagi anak makan, maka muktadha tu panjang perkataannya. Kena panjang sesuai dengan keadaan. Yang ini hal dia nak merayu juga supaya orang tolong. Tapi muktadha dia yang sesuai adalah pencuri, satu aja. Nah, jadi muktadha tu apa benda nak cakap? Muktadha tu sebut nak beritahu satu hal sesuai dengan keadaan itu. Itulah lebih kurang itu, lama dah tak belik. Jadi kalau dikatakan sini, maka muktadha perkataan setengah ulama, maaf. Maka kalau duk baca-baca, ulama duk cakap macam-macam, panjang-panjang, maksud dia last sekali maaf. Tapi ayatnya tak bawa. Ayatnya sesungguhnya kata Ibn Hajar, tak bawa tu. Sebab dia tak sesuai nak bawa. Tapi kalau baca kalam ulama, perkataan ulama, akhir sekali maaf. Sebab dia kata muktadha. Lepas tu dia intaha, stop, dah habis dah. Intaha, berhenti kat situ. Ini perkataan ulama. Intaha tu maksud berhenti untuk cerita, bukan kalam aku, bukan aku cakap ni, ulama yang cakap. Tu intaha. Alif ha tu intaha. Dah sebut kan sebelum ni? Mana alif ha? Tu tiba-tiba je. Maka muktadha perkataan setengah ulama, maaf, alif ha. Alif ha tu intaha. Saya rasa dah sebut kot. Tak ingat dah sebut ke belum kat sini. Tu intaha. Intaha tu maksud sebelum alif ha ni, sebelum intaha ni, sebelum ni, itu bukan aku cakap, ulama cakap. Ulama cakap ada dua jenis. Satu, aku bawakan daripada kitab ulama, terjemah, ini kalam ulama. Yang kedua, muktadha. Lebih kurang macam tu lah. Tapi ulama tak cakap macam tu, tapi maksud dia macam tu lah. Lebih kurang lah. Okay. Maka manakala dimaaf, maka tiadalah berhajat kepada membasuh akan dia. Walaupun ada macam ulat-ulat tu kan, maaf, makan aja tanpa basuh. Tanpa basuh kerana najis. Tapi kalau nak basuh kerana sakit, penyakit, silakan. Basuh kerana najis, maaf. Nak basuh juga, silakan. Boleh. Yalah. Dan sambung lagi. Dan najis sarang labah. Sarang labah ni najis. Ada khilaf juga ni sebenarnya. Ya ke? Ada khilaf. Dan najis sarang labah-labah seperti sarang binatang penyengat. Sarang binatang penyengat. Penyengat buat sarang. Sarang dia tu najis. Labah-labah buat sarang. Sarang labah-labah tu najis. Dia kata, kerana keluar ia daripada duburnya. Seperti barang yang dilihat akan dia. Yang kita dah tengok, keluar kat mana? Keluar kat dubur dia, bukan kat mulut. Keluar kat dubur dia. Maka apa yang keluar kat dubur najis. Keluar kat dubur dia buat sarang. Maka dengan sarang-sarang tu najis, sarang labah-labah. Ini bukan pendapat muktamad juga. Dalam kitab kita, dia biasa disebut yang bukan muktamad dulu. Lepas tu baru yang muktamad. Bukan. Tapi ada khilaf lah. Jadi bila ada khilaf, hati-hati lah. Biasanya kalau saya, pengalaman saya dulu-dulu lah kan, masa ni, kat atas ni, mimbar ni. Kan jangan-jangan lap kan. Jadi bila Allah ada sarang labah-labah. Sedangkan khilaf ulama, ada kata najis, ada kata tak najis. Tak apalah yang tak kata najis, kita baca-baca lagi. Cuma ada ulama kata najis. Ketika seseorang itu sedang berkhutbah, khatib, dia wajib ada wuduk dan dia wajib suci daripada najis. Jika ada sarang labah-labah dekat tongkat ke apa dia pegang-pegang ke, ataupun mungkin terkena dia ke, maka setengah ulama kata dia sedang bernajis. Dia sedang bernajis, tak sah khutbah. Tak sah khutbah, tak sah Jumaat. Habis tu macam mana? Tak apalah, pendapat kan ada dua kan, tak apalah. Cuma ada ulama kata gitu, jadi cuci lah. Habis tu kalau dah buat lepas-lepas, muktamadnya tak najis. Cuma benda-benda simple kecil-kecil macam tu, takkanlah nak pakai pendapat dhaif juga. Benda susah-susah tak apalah juga. Benda simple macam tu je. Ambil bulu-bulu tu, selesai dah. Jadi kenapa nak pakai pendapat
Kenapa nak susah-susah pula tak kita tengok khilaf nak buat apa pasal? Buat je lah kan. Cuma khilaf lah. Dia kata bila kita tengok labah-labah tu keluar dia punya sarang kot dubur, maka itu adalah najis. Tai dia macam tu lah. Jadi sarang-sarang pun najis lah. Kalau ada kat badan tak sah mayang. Okay. Dan kata setengah ulama' dan ini yang muktamad. Ini yang muktamad. Suci ia suci kerana keluar ia yang ditenun buat akan sarangnya itu daripada air liurnya dan iaitu tiada zahir pada fakir. Wallahu a'lam bissawab dia kata. Dia kata setengah ulama' malah ini yang muktamad. Dia tak najis sebab dia keluar kat mulut. Katanya. Lepas tu kata fakir tu maksud pengarang lah. Al-fakir tu pengarang lah. Fakir tu pengarang bukan miskin. Pengarang. Jadi dia kata aku tengok keluar kat punggung. Tapi ada orang kata dia keluar kat mulut sebab tu tak najis. Tapi dia kata tiada zahir pada fakir. Aku tak nampak keluar kat mulut. Nampak keluar kat punggung dia lah. Maka keluar kat punggung najis lah. Dia kata gitu. Bukan kat air liur dia. Ada orang kata buat kat air liur. Jadi maka sekarang ni najis ke tak najis? Dia kata najis. Pengarang kita kata. Tapi dia kata juga ada ulama kata tak najis sebab tu yang silap tu. Sebab keluar kat mulut. Walaupun sarang labah-labah tadi bukan keluar kat mulut, dia masih lagi kita tak boleh kata dia bukan keluar kat punggung dia. Tempat keluar najis. Sebab mungkin juga tempat keluar najis lain. Yang itu satu saluran lain. Tak semestinya kalau kok punggung tu makna itu je najis. Mungkin dekat punggung itu ada satu lagi lubang yang lain, itu bukan tempat keluar najis. Keluar najis lain. Maka walaupun nampak dia keluar kat belakang, tapi boleh jadi bukan dia keluar kat tempat najis. Dan bila dibuat kajian, para ulama buat kajian, memang betul. Dia ada satu saluran yang kita kata, yang lain, yang mana dia tu tak panggil najis, dia panggil fudalat, lebihan. Maka bila dia panggil fudalat, dia bukan najis, maka kerana itulah ulama kata ianya suci. Suci. Macam kalau keluar kot mulut itu confirm suci. Jadi bukan keluar kot mulut, keluar kot mana-mana selain pada mulut. Kalau dia keluar kot mana-mana selain pada mulut, mungkin juga dia keluar kot lubang najis. Ya. Tapi mungkin juga dia keluar kot lubang lain yang bukan kot lubang najis, semata-mata dah keluar. Lebihan dia apa-apalah, lebihan. Termasuk kalau dalam bab sarang labah-labah ni, dia punya itulah, sarang itulah. Tapi kalau contoh burung layang-layang kan, burung walik, dia buat sarang dia pakai liur, maka tak ada masalah, boleh makan. Sebab ikut mulut semua boleh makan, no problem. Dia keluar kat mana ni sekarang ni? Kalau macam lebah dia fudalat juga, dia lebihan, dia bukan najis. Tempat keluar najis dia lain, tempat keluar air kencing dia lain. Dia panggil lebihan, fudalat. Maka boleh makan, madu boleh makan, semua boleh makan. Sebab dia bukan keluar kot najis. Walaupun nampak macam keluar kot lubang najis, tapi sebenarnya ada saluran lain dekat-dekat tu. Jadi dia, pengarang kata dia tak nampak, dia tak tahu kat mana ni. Nampak macam keluar kot belakang, tapi sebenarnya bukan. Dan suci, okey, habis dah. Dan suci sarang ulat. Sarang ulat. Kerana keluar benangnya. Urat apa ni? Sutera. Sarang tu kan. Sarang ulat kerana ada mulut. Seperti barang yang dilihat akan dia beberapa kali. Kalau kita tengok-tengok, ulat ni, dia buat sarang dia tu. Apa benda nama lupa dah. Yang sutera tu, yang bulat-bulat tu. Kepom mulut buat. Jadi keluar ke mulut. Jadi memang confirm lah tak najis. Yang biasanya kalau dia kata ulat tu makna sutera lah. Ulat sutera tu mungkin. Dia asalnya protein lah, protein yang dapat daripada kepompong ulat sutera, lava ulat sutera ataupun beluncas, kita panggil beluncas. Ambil. Lepas tu dia ambil sikit, dia buat ada benda lah tu, saya tak ingat nama mesin dia tu, pusing. Tengok, mula-mula tengok, akhir sekali jadilah gentian yang akan menjadi tekstil lah sekali, jadi kain daripada tu. Banyak ada. Adalah dia basuh dulu, dia rendam, adalah cara-cara yang dia buat. Asalnya ulat sutera ni rama-rama lah.
yang akhirnya dia akan jadi rama-rama ulat tu. Tapi sebelum dia jadi rama-rama, tapi kalau dia ambil ulat sutera tu, ambil apa dia panggil, kepompong daripada ulat sutera, yang mana sebelum dia jadi rama-rama dia mati dulu ulat tu. Tapi kepompong dia ambil. Itu dia istilah sebagai sutera. Sutera lah, itu yang kita panggil sutera. Tapi kalau dia ambil daripada ulat tu masih lagi hidup, dia panggil qazzun. Istilah dia tu. Yang mana sebut kat sini sarang ulat yang keluar benang dari tu. Boleh, suci. Dia banyak jenis sutera. Dia ada nama istabrak. Ada sundus. Surah apa tu? Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira 'aliyahum siyabu sundusin khudrun wa istabrak. Itu semua jenis sutera. Dekat syurga nanti kita tengok banyak kenikmatan, banyak pakaian. 'Aliyahum thiyabu, mereka pakai sundus, satu jenis. Satu sundusin khudrun, satu jenis lagi sutera warna hijau. Istabrak, satu lagi jenis. Banyak sutera hijau, sutera tebal, sutera nipis. Dia bergantung kepada sarang ulat tadi tu lah, atau sarang ulat sutera tadi tu. Ada satu lagi, wa jazahum bima sabaru jannata wa harira. Harir itu satu lagi. Dia jenis sutera juga. Harir. Semua tu adalah suci. Semua tak adalah suci. Apa bukti suci? Bukti ianya suci. Bukti ni dia keluar ke mulut, dan kita akan pakai di syurga nanti. Dan di atas dunia orang lelaki tak boleh pakai, haram. Haram. Sutera tulen lah yang pure. Kalau yang tiruannya tak apa. Yang tiruan kan dia buat pakai apa benda lah, lupa lah. Tiruan sintetiknya pakai polister, rayon, campur, akhir sekali jadi sutera. Itu tak apa pakai lelaki, walaupun nama sutera. Tapi yang tak bolehnya yang pure lah, yang buat daripada ulat, yang buat pada kepompong ulat tu, memang tak boleh pakai, hukumnya haram. Biasanya Korean shape-nya Korean. Kalau biasanya pure, dah tahu dia boleh basuh ke tak boleh basuh. Kalau tak boleh basuh, sah. Tak boleh basuh, sah. Maknanya dia pure, maka tak boleh. Hati-hatilah pakai batik. Sebab batik ada buat daripada sutera. Hati-hati kan, kita kan kerja-kerjaan kan pakai batik hari Jumaat lah. Hari-hari tertentu lah. Hati-hati lah beli batik tu. Jangan beli mahal, beli RM70 je, cukup lah. Confirm bukan ori. Jangan bayar beli yang ribu-ribu. Hati-hati. Macam sampin pun sama juga. Sampin Terengganu tu, saya pernah tengok sampin Terengganu. Memang ori. Memang ori. Masa bila pakai, masa pengantin pakai, kata, ni apa tengok sampin ni, apa ni? Sewa pun RM1,000 dah. Sewa RM1,000 sampin. Jadi tak boleh pakai. Untuk orang lelaki. Orang perempuan tak apa. Saya pernah jumpa satu sutera namanya sutera nenas. Saya pernah jumpa sutera nenas. Dia buat pada nenas sutera tu. Cantik juga. Ada sutera, orang dulu biasa pakai sutera nenas. Itu tak apa. Yang tak boleh daripada ulat tu. Ulat sutera tu yang tak boleh. Kalau sutera-sutera tiruan semua, senang nak tahu tulen tak tulen. Ambil cincin, ambil sutera tu, kain, masuk kat dalam lubang cincin, tarik. Kalau senang dia tarik, ori tu. Tapi kalau tersekat-sekat, sama ada campuran ke, ataupun tak ori. Kalau tak ori tak apa. Bila kita bakar kan, bila kita bakar je, dia bau macam rambut terbakar. Lepas tu abu dia hitam berserbuk tu. Bila kita bakar, dia terbakar. Angkat api, dia tak terbakar. Tapi kalau yang bukan orinya, yang tiruan, bila kita bakar, dia tak bau macam rambut terbakar. Dia menitik. Tak. Bila kita tarik api, dia masih lagi menyala. Tu confirm lah tiruan. Mas'alatun. Jadi maknanya sutera adalah suci, boleh pakai bagi orang perempuan. Ada orang tanya, boleh tak baju dia sikit-sikit je sutera? Macam dekat sini, boleh. Dia sebab yang tak boleh, dia adalah memang banyaknya sutera. Kalau sekadar lining, tak ada masalah. Buat gini, collar sikit,
Sini sikit, sutera kan? Boleh. Orang lelaki boleh pakai. Adakah wajib dibasuh akan masuk habis dah. Masalah lain berat. Masalah ulat selesai. Masalah ulat najis, ulat sutera selesai. Adakah wajib dibasuh akan segala ikan kering yang dibuang akan tahinya, seperti dayan, ikan seludu dan talang dan seumpama keduanya? Ikan talang besar kan? Adakah wajib dibasuh segala ikan kering yang dibuang akan tahinya, seperti dayan? Dayan tu isi perut lah, perut pedal, isi perut tu dayan. Ikan seludu, ikan apa-apa ikan lah, ikan apa pun, ataupun ikan talang, wajib tak basuh? Ni cerita apa? Nak buat ikan kering, kemudian buang tahi dia. Dah buang dah, lepas ni nak keringkan ni, wajib basuh dulu ke sebelum keringkan? Sebab bila buang najis dia, kan mesti ada kena najis. Kan ada najis, kena darah-darah. Wajib basuh ke? Adakah wajib basuh? Memang wajib basuh. Wajib basuh. Ikan seludu. Ikan seludu ni mayung, plotan. Ikan plotan, ikan mayung, tu lah ikan seludu. Ada orang kata ikan mayung, ada orang kata ikan plotan. Ikan seludu ni. Jadi ikan seludu ni dari ikan talang, bila nak keringkan, buang dia punya isi perut, kemudian keringkan. Dan untuk digaramkan dan dikering, itu wajib basuh, mestilah basuh. Sebab setakat buang, darah-darah tu, isi perut dia tu, kenalah basuh. Ada kesan-kesan lagi, maka wajib basuh. Soalannya kat sini, wajib basuh ikan kering, dia kata kat sini, yang dibeli. Beli ikan kering, ambil ikan kering, orang lain buat, sebelum goreng, wajib basuh ke tidak? Dalam keadaan isi perut dia tak ada. Isi perut dia tak ada. Beli ikan beli atau dapat ikan kering, isi perut tak ada. Wajib basuh ke tidak? Kalau nak buat ikan kering, buang isi perut, sebelum diletak garam, itu wajib basuh, memang wajib. Ini tidak, kita dapat ikan kering, tengok tak ada isi perut ni, bagus dia siang ni, okay. Dah garam ni, dah ada garam. Kemudian adakah sebelum goreng wajib basuh atau tidak? Tu soalan dia kat situ. Maka yang zahir bagi fakir itu tiada wajib membasuhkan dia, tak wajib basuh, kerana bersih suci ia daripada tahinya. Kan tak nampak tahi, kan tak ada tahi, kan beli-beli dah di siang. Jadi bila beli-beli dah memang tak ada, dah siang, dan telah digaram, tak wajib basuh, tak wajib basuh. Yeah. Dan tiada sebab suci ia tak ada daripada tahinya dan darahnya, dan tiada yakin akan najis padanya. Dan tak yakin, tak nampak ada najis, tak nampak, maka boleh makan. Walaupun tanpa basuh. Kita basuh juga, tapi kita basuh sebab apa? Kita basuh sebab takut-takut ada yang jatuh kan, jatuh ke terpijak ke apa, kita basuh lah. Itu tak apa. Cuma adakah wajib basuh? Tak wajib basuh. Boleh goreng makan gitu aja, boleh. Nanti dia basuh ke tak basuh? Walaupun ada orang kata, dia tak basuh tu, tak basuh dulu sebelum jemur tu, tak kira, sebab nampak tak? Tak nampak. Maka boleh makan terus, boleh goreng terus tanpa basuh. Kalau nak basuh, bagilah alasan. Apa dia? Takut-takut jatuh kan, masa nak packing apa semua kan, jatuh, basuhlah kerana bimbang takut kotor, no problem. Tapi basuhlah, wajib basuh kerana najis. Tak, bid'ah, itu bid'ah. Kerana je, basuh tu tak basuh, kerana tu je yang penting. Okay? Dan jika masyhur pada segala lidah manusia, walaupun orang duk bercakap, woi nak basuh, najis tu, orang duk bercakap, nampak ke? Takkanlah tak najis, nampak ke? Aku tak nampak ni. Sebab tak boleh kena basuh. Mu nampak ke? Tak nampak tapi nampak ke? Dia tak boleh jawab. Maka masyhur pada segala lidah manusia duk bercakap-cakap dengan digaram akan dia serta najisnya sekalipun. Dia garam tu ada, dia tak basuh tu ada najis-najis sekali. Walaupun dengar cerita macam tu, masyhur cerita macam tu. Adakah wajib basuh? Tak wajib juga. Tak wajib basuh kerana najis. Nak basuh kerana kotor, kerana tu silakan. Bau hapak silakan. Kerana najis tak perlu basuh, tak wajib. Tetapi berkata oleh setengah orang dibasuh akan dia tak kala hendak dijemur. Sebab apa? Sebab kita tak tahu, ada orang kata tak basuh sebelum jemur, sebelum garam, tapi buang isi perut.
Kalau tak buang isi perut, terbahagi kepada dua kan? Kita dah bahas sebelum ni. Tak keluar isi perut, terbahagi kepada dua. Jika kecil, jika ikan tu kecil, maaf. Jika ikan tu besar, tak maaf kalau tak buang isi perut dengan digaramkan. Yang ini beli-beli, dah buang isi perut. Dah tak ada. Cuma jadi persoalan, adakah dia basuh ke tidak? Dia basuh. Ada kata dia tak basuh. Kalau dia basuh nanti, kalau dia basuh jadi berulat sebab kena air. Ada kata tak basuh, ada kata basuh. Akhir sekali tahu tak? Tak tahu pun. Bila tak tahu, tak wajib basuh. Tak wajib basuh kerana najis. Nak basuh kerana lain, silakan. Jadi kita dapat faham, khabar angin, dengar khabar, persepsi tidak boleh dijadikan hukum. Tu point dia. Tu je. Adapun segala ikan yang digaram akan dia dengan tiada suci barang yang di dalam perutnya seperti ikan kedera dan lain. Ikan kedera pula, macam-macam jenis ikan ni. Kedera ni ikan belanak. Orang dulu panggil ikan kedera, ikan belanak, spesies ikan belanak. Jadi seperti ikan kedera dan lainnya, maka itu wajib dibasuhkan dia dan dibuangkan tahinya seperti barang yang telah lalu hukumnya. Ikan-ikan yang tak suci, maksudnya ada isi perut, dan memang masa beli itu memang ada isi perut, ya itu sah-sah dah, basuh lah. Malah itu kalau ikan tu ikan kecil. Kalau ikan tu besar, ada khilaf ulama kan. Setengah ulama kata tak boleh makan sebab ikan besar lebih daripada 2 jari, kena buang isi perut. Itu khilaf lah, tak apalah. Cuma kalau katalah memang ada isi perut, buang isi perut, wajib basuh. Pada pendapat yang kata boleh makan. Kalau ikan tu kecil, walaupun tak buang isi perut, boleh, basah je, macam ikan bilis. Tak basuh pun tak apa. Sebab dia kecil, besar kecil, 2 jari ke bawah. Dah bahas dah sebelum ni. Kalau beli-beli, dah tak ada isi perut, tak basuh pun tak apa. Walaupun besar. Habis tu entah-entah, tak pakai entah-entah tu. Nak basuh juga, pergi je lah basuh. Tak ada orang larang. Cuma jangan kata basuh kerana takut najis. Basuh aja. Yeah. Dan kata setengah ulama harus dimakan akan dia. Dan jika qaul yang asah najis sekalipun, kerana sukar pada membuang akan barang yang di dalam perut segala ikan yang kecil-kecil. Dah sebut tadi. Atas qaul inilah kita berpegang kerana kesukaran dan masyaqqah. Setengah ulama kata boleh makan. Dah sebut dah sebelum ni sebenarnya. Boleh makan walaupun dia tak buang isi perut. Dengan syarat ikan tu kecil. Segala ikan yang kecil-kecil. Ikan kecil tu 2 jari ke bawah, tak buang isi perut, no problem. Makan ajalah. Kerana dimaaf kesukaran dan masyaqqah. Yang terbaik buang juga isi perut. Maksud buang tu jangan makan lah. Cuma ketika nak keringkan tu, takkan nak buang. Macam mana cuba bayangkan. Nak siam ikan bilis, ketika dia mentah, bukan jemur, tak jemur lagi. Memang tak boleh lah. Jadi maksudnya ketika nak makan terbaik buang juga isi perut walaupun kecil. Boleh makan? Halal, boleh makan, dimaaf. Sebab dia kepayahan. Buang lagi baik. Sebab makan najis ni walaupun diharuskan, walaupun dibenarkan, dimaaf. Sakit urat, angin, contohlah, apa-apalah. Masalah lain lah. Masalah mungkin biasanya ingatan lah. Makan najis ni masalah keingatan. Walaupun dimaaf. Okay. Dan jika dibasuh akan dia, maka iaitu terlebih baik. Kalau basuh juga baik. Al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar daripada khilaf itu terbaik. Maka basuhlah juga. Dan kalau boleh janganlah makan tahi-tahi dia. Kalau boleh. Yang kecil-kecil ni, yang kecil-kecil. Yang besar memang haram lah, yang kecil-kecil ni. Dan sekarang pula memang dah ada, dah jual ikan bilis yang dah siap kopek dah, siap kupas dah. Kupas pula kopek. Tapi mahal sikit lah. Mahal ke murah? Mahal sikit. Mahal sikit pun tak apalah, bagi anak-anak makan, nak belajar tu. Tapi kalau kita beli nasi lemak, tengok ikan bilis tu kan, dengan kepala, dengan najis apa semua, dekat tak nak lah. Tak nak ikan bilis. Buah telur lebih sikit. Ganti ikan bilis tu. Kalau terbaik. Kalau nak makan juga, hantam sajalah, boleh. Benda halal kan, benda harus. Dan tiada wajib membasuh akan daging yang dilapah. Tak wajib basuh. Daging lapah. Lapah potong, ambil daripada lembu yang disembelih akan dia.
Ambil lembu ni, lepas tumbang, lapar, terus potong, terus masak, goreng. Tak basuh. Boleh? Tak wajib. Tetapi dengan syarat mengenai akan dia bukan ni tak jatuh ni. Tetapi dengan syarat mengenai akan dia oleh darah atau air. Ni jatuh ni. Ni jatuh. Jatuh tu maksud ketika pencetakan dia terlupa letak. Jatuh. Tetapi dengan syarat tiada mengenai. La'alla as-sawab. Dalam kita baca kitab para ulama, bila ada yang tak kena sebab saya tengok saya baca nanti baru faham sebab apa saya cakap jatuh. Dan tiada wajib, tak wajib membasuh akan daging yang dilapah potong ambil daripada lembu yang disembelih akan dia. Tetapi dengan syarat mengenai akan dia oleh darah atau air. Tak wajib basuh dengan syarat daging tu mesti kena darah atau kena air. Tak wajib basuh dengan syarat kena darah atau kena air. Dah pelik dah kat situ. Okey. Kita baca dulu. Yang ada pada daging itu dimaaf daripadanya seperti darah pada tulang juga. Darah yang ada dimaaf. Dikatakan situ. Jadi kalau kita baca tanpa tambah apa-apa sembelih, ambil daging, boleh goreng terus, boleh makan terus dengan syarat. Syarat dia kata sini mengenai akan dia oleh darah atau air. Kena ambil cuah darah, ambil cuah air. Logik tak? Okey, kita sambung lagi baca. Maka jika kena darah atau air, kat bawah pula, maka jika kena darah atau air dan jika sedikit sekalipun maka wajib dibasuh. Nampak kat mana dia punya pening? Kalau baca kata, dia kata sembelih, ambil daging, potong terus, boleh makan tanpa basuh. Dengan syarat kena darah dan kena air kat situ. Kalau tak betul, betul dia kata, jika kena darah atau kena air, walaupun sikit wajib basuh. Apa cerita ni? Yang jatuhnya kat mana? La'alla as-sawab, mudah-mudahan yang jatuhnya dekat dengan syarat tiada mengenai akan dia. Tak kena. Kena. Boleh makan daging yang mana lepas sembelih terus potong, tak basuh, terus makan. Dengan syarat tak kena darah yang lain, tak kena darah, dan dengan syarat tak kena air. Boleh makan terus. Tapi kalau kena darah yang lain atau kena air, maka wajib basuh. Kamu kena. Tu sikitlah. Jadi kena tambah kat situ. Kena tambahlah kat situ. Tambah tu yang terbaik tulis la'alla as-sawab, ataupun mudah-mudahan yang betulnya adalah tiada, dengan syarat tiada mengenai, tak kena. Sebab kalau dalam kitab-kitab ulama, jika ada kesalahan ejaan, jatuh mana-mana satu perkataan ayat, maka harus kita ubah, boleh kita ubah, kerana mungkin berlaku salah semasa pencetakan. Dan tapi sebagai adab disebut la'alla as-sawab, mudah-mudahan betul. La'alla as-sawab tu mudah-mudahan betul. Yang kita betul, mudah-mudahan. Kenapa sebut mudah-mudahan? Beradab dengan tuan pengarang. Dah lah baca kitab dia, main ubah-ubah pula. Kurang ajar. Buat kitab sendirilah nak ubah. Jadi macam mana? Mudah-mudahan yang betulnya yang ini. Mudah-mudahan. Sebab apa? Kalau tidak, tak boleh nak faham ayat tu. Daging potong terus masak boleh, walaupun tanpa basuh, dimaaf. Dengan syarat kena cuah darah kat atas dia. Kena ambil darah cuah, kena ambil air pun cuah. Lepas tu baru boleh makan, dimaaf. Okey. Okey, dah pelik dah. Maka jika kena darah, tapi kalau kena darah dan kena air, walaupun sikit pun, maka wajib basuh. Tak boleh makan, tak maaf. Apa cerita ni? Maka kalau dengan syarat tak kena darah yang lain dan tak kena air. Ada satu kisah tu, orang baca kitab dulu, Tok Guru duk cerita dulu lah. Orang baca kitab dan wajib menghendaki mandi hadas besar. Wajib mandi hadas besar. Dan bila nak mandi hadas besar tu, mesti basah segala bulu-bulu rom, segala bul-bul rom. Bul-bul rom. Apa bul-bul rom? Anak murid dia tanya, apakah dia bul-bul rom wahai tuan guru? Bawa ulang 2, angka 2, ra waw mim. Apa? Bul-bul rom bul bawa ulang bul, angka 2, maknanya bul ra waw mim rom. Tengok surah rom tu macam ni aja, ra waw mim kan. Jadi bul-bul rom.
Jadi wajib ketika nak mandi hadas tu basah segala bul-bul rom. Anak murid dia tanya, apakah dia bul-bul rom wahai tuan guru? Sejenis burung di syurga. Dah siap salah satu, habis. Dia goreng, habis. Semua salah. Anak murid dia tanya, apa kena mengena mandi hadas dengan burung di syurga? Tuan guru pun jawab, barang siapa banyak bertanya, maka lemah imannya. Barang siapa lemah imannya, maka tempatnya di neraka. Senyap habis anak murid. Padahal dia salah baca. Bul-bul rom tu bulu-bulu Roma. Wajib kena segala mandi hadas tu, segala bulu-bulu Roma, bukan bulu. Jadi kalau dah salah satu, kita cuba nak membenarkan, akhir sekali jadi habis yang lain. Sebab tak boleh. Kena juga betul kan, la'alla sawab. Mudah-mudahan yang betulnya adalah dengan syarat tiada mengenai, tiada tu tambah, tiada mengenai akan dia oleh darah atau air. Jadi ambil, potong daging, kemudian daging tadi boleh terus makan, terus goreng, terus masak, boleh. Ada darah dalam daging tu, maaf. Dengan syarat tak kena darah lain. Tiba-tiba ada darah lain kena kat situ, tak boleh. Dia panggil sesuatu yang ajnabi, sesuatu yang asing, tak boleh kena kat situ. Ataupun kena air 2-3 titik, tak boleh dah. Tak boleh dengan maksud wajib basuh. Wajib basuh. Sebab apa? Sebab daging tadi telah terkena ajnabi, dia panggil. Ajnabi. Macam tu juga kalau kita tengok macam darah yang ada pada badan kita ketika sembahyang, sama kaedahnya. Darah ajnabi, pecik, maaf jika sedikit, seposen ke bawah. Seposen kata banyak, tak maaf kan? Itu darah ajnabi, darah nyamuk biasanya lah. Tapi kalau darah sendiri, maaf walaupun banyak mana sekalipun, kena kepala, kena ketuk darah, balut-balut, tak keluar darah, masuk sembahyang keluar darah, meleleh-leleh, banyak mana pun maaf kerana darahnya sendiri. Dengan syarat tak bercampur dengan ajnabi. Tiba-tiba air mata dia menangis sakit sangat, kena air mata darah tadi, maka tak maaf dah batal sembahyang. Sama je sebenarnya. Sama sebenarnya. Tak boleh kena yang lain. Kena air liur dia dengan darah tadi. Sedangkan darah dimaaf walaupun banyak mana sekalipun dengan syarat darah dia. Tiba-tiba kena ajnabi, perkara asing, benda asing, maka tak maaf dah. Tiba-tiba kena terpercik, mana peluh orang sebelah, berpeluh sangat, panas 3 titik 4 titik, terpercik, kena darah dia tadi, ajnabi dah kena, maka tak maaf dah. Darah tadi. Sama je sebenarnya. Samalah dalam masalah ni. Jadi, maka jika kena air, kena darah atau air dekat daging tadi, bukan darah yang ada dalam dia. Sebab bila kita lapar semua, kita kerat, ambil daging, darah tak ada. Darah kat situ tak ada. Kita kena buat gini baru keluar darah. Darah dalam tu ada. Kalau potong elok-elok, tak ada darah tu. Tak ada. Nampaklah sikit-sikit. Cuba perah. Keluarlah darah dia kan. Jadi, jika kena darah yang lain, masa potong tu elok-elok dah. Tak nak basuh kali ni. Pop, kena darah lain, kena air, atau kena apa-apa cecair yang ajnabi, yang asing, maka sedikit sekalipun, maka wajib dibasuh akan dia. Dah wajib basuh dah daging tadi, tak boleh makan tanpa basuh, wajib basuh. Bila wajib basuh, hingga bersih daripada darahnya, kena cuci lah daripada darah. Sedangkan kalau tak kena apa-apa, boleh aja, boleh je makan terus, walaupun dalam tu memang ada darah pun. Dalam daging tu tiba-tiba kena minyak, kena air mercik, maka bila kena wajib basuh. Maksudnya yang biasalah wajib basuh lah. Bila wajib basuh, yang kita duk selalu beli daging tu wajib basuh lah. Sebab dah kena macam-macam. Kan dia ambil, dia potong, dia letak. Potong, dia letak. Bila letak tu, atas tu ada darah-darah yang tadi tu, tempat letak, maka waktu tu kita wajib basuh balik. Balik rumah wajib basuh sebelum makan daging. Bila kata wajib basuh daging, yang ini kena mengaji sungguh sebenarnya. Biasa orang perempuan lah ni, lelaki lah kena ajar perempuan. Bab basuh-basuh, bab najis. Sebab orang perempuan yang masak. Adakah dia basuh macam ni? Dengar, tengok dia. Dengan bersungguh-sungguh pada meramas akan dia. Bukan main golek-golek gitu aja. Wajib sungguh-sungguh meramas akan dia. Hingga jernih putih air pembasuh. Sehingga putih. Lepas dah buat basuh bersungguh-sungguh, putih dah air tu. Bila dah putih, dan akan dia, dan jika sukar muhtamil,
dimaaf daripadanya. Kalau sukar nak agak, ada ke tak putih, tak berapa putih ke? Kalau dah, maknanya dah putih lah tu. Cuma macam ada lagi, susah nak anggar, muhtamil, susah nak agak. Bila susah nak agak, tak apa, maaf. Selagi boleh agak, ada ni air darah ada lagi ni, wajib basuh sampai jernih. Tengok, sampai jernih. Seperti barang yang dikata akan dia oleh Syibr Malizi atas nihayah, atas nihayah dalam kita Syekh Syibr Malizi dia kata wajib sampai putih. Kalau tidak, macam mana? Adakah kita duk makan tu basuh sampai putih? Ini cerita yang kat rumah. Yang kat kedai tak wajib usul. Dia sendiri wajib belajar, tuan kedai dia sendiri wajib. Kalau dia buat salah, dia berdosa. Gitu je. Tak wajib usul. Tapi di rumah kita berkuasa, maka kena ajarlah isteri, anak isteri yang masak ni. Ajar apa? Kena basuh sampai putih. Dan jika membasuh akan dia dengan tiada bersungguh-sungguh, buat lebih kurang dia basuh daging tadi. Seperti kebanyakan daripada manusia yang awam sekarang ni, kebanyakan orang duk buat. Maka tiada suci kerana merah airnya seperti darah. Tak suci. Maka makan darah. Tu yang macam Dracula perangai. Duk makan darah banyak kan. Jadi basuh tu kena bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Basuh bersungguh-sungguh. Sehingga putih. Sehingga putih. Bila putih, air tu putih, barulah. Kemudian dan jika merah oleh air kuah di dalam belanga. Ini cerita habis dah. Cerita tadi habis. Jadi maknanya tak wajib basuh daging jika bla-bla-bla terus masak, tak ada masalah. Tapi bila dah daging tadi bercampur, dah kena air, dah kena darah yang lain, maka wajib basuh. Basuh pula wajib bersungguh-sungguh sampai air putih. Sampai air tu putih. Kemudian jika tak boleh nak pastikan, susah nak agak, ya kot, dah okey kot, maka maaflah. Selagi boleh yakin, ada lagi merah, wajib basuh sampai putih, air putih. Habis cerita yang tadi. Ini cerita apa ni? Yang ni pula, ini cerita, dua cerita. Yang pertama, belah-belah, ambil daging, terus masak, tak kena apa-apa. Kan? Boleh kan? Boleh. Kemudian masa masak, mesti keluar darah dia. Kena kepanasan, mesti keluar darah. Menyebabkan kuah dia jadi merah sikit. Maaf. Yang kedua, lepas dah basuh putih, dah semua, dah tengok putih, puas hati dah. Kemudian masak. Bila masak, keluar darah yang merah. Maaf juga, dua benda. Dan jika merah oleh air kuah di dalam belanga dengan periuk, dengan sebab tiada membasuh akan dia, dalam masalah tidak membasuh akan dia pada awalnya, maka iaitu tiada mengapa kerana dimaaf daripadanya. Walaupun kalau kita nak fikir, ambil daging tu, kemudian tak kena apa-apa, kan boleh makan tanpa basuh, dengan syarat jangan bercampur yang lain. Tiba-tiba masuk dalam kuali, mesti ada minyak apa, kan bercampur juga. Kena bercampur yang lain, tak boleh makan? Boleh, sebab dah masuk dalam kuali. Yang tak bolehnya, yang sebelum masuk dalam kuali. Sebelum masuk dalam kuali, sebelum masuk dalam periuk, dah kena dah. Daging tadi yang tak dibasuh tadi, dengan air, dengan yang lain, maka wajib basuh. Dah masuk, tak apalah. Sama juga, dah basuh putih, maka tak ada masalah, dah boleh makan. Sebab wajib basuh kan, sebab dah bercampur dengan yang lain. Basuh, dah putih dah, masuk. Bila masuk, merah pula ada, rupanya kat dalam daging tu ada. Memanglah ada. Itu maaf, sebab dah masuk. Dia sama juga dengan yang tak maaf jika di luar. Yang saya biasa bagi contoh gini lah. Daging basuh dah putih dah. Tapi kalau perah, siap-siap silap-silap, perah kuat-kuat, silap keluar lagi merah ni. Nak masuk ke dalam periuk. Sebelum nak masuk, berhenti kejap, perah buah dalam cawan. Perah. Merah jambu ada lagi. Kemudian bubuh daging tu dalam kuali, dalam periuk. Ambil ni, bubuh, semua najis. Semua jadi najis. Sebab tu di luar. Berbeza dengan lepas dah basuh dah putih, kan tadi perah kan, perah balik buah dalam cawan. Ni tak. Ambil terus bubuh. Nak kira adalah juga. Kalau perah, bubuh sama je. Kalau masuk terus, dia keluar juga, kena kepanasan tu. Tapi tak maaf. Yang di luar tu tak maaf. Yang maaf bila masuk periuk je maaf terus. Kena faham. Samalah lembat tu. Habis berhenti setakat tu. Dah masuk bab lain dah ni.
Masuk bab lain kena berhenti dah. Dan suci dibasuh akan kain yang dicelup akan dia dengan najis, dan jika tiada hilang warnanya sekalipun daripada merah atau kuning atau hijau umpamanya, harus memayatkan dia kerana sukar. Basuh kain yang dicelup akan dia dengan najis. Ada orang celup kain orang dulu lah. Dia celup kain dia dengan air kencing. Ada sebab kan? Ada. Macam mana? Atau celup dengan apa-apa najis lah. Apa dia? Yang baik tak ada darah, biar suci, cuma dia tawar sikit. Dia kena buah lebih sikit lah, belacan. Buah rempah lebih sikit. Sebab walaupun harus, sama lah juga dalam hukum fiqh ni, dia tak berat. Dia biasanya mudah aja. Harus boleh. Tapi walaupun halal, harus boleh makan, tapi dia ada kesan dekat badan. Kesan di sudut kesihatan, kesan ni kebanyakan di sudut rohani pun ada kesan. Ada kesan. Pernah dengar orang cakap makan kepala ikan jadi apa? Lupa tak? Lepas tu minum air semut? Lupa juga. Sebenarnya bukan kepala ikan ke air semut, bukan. Yang lupa tu sebab makan najis. Najis. Dalam masalah kepala ikan, dia ada cecair dalam kepala ikan tu. Memang cecair tu dia kalau makan dia senang, dia menyebabkan melemahkan ingatan. Sebab tu ikan walaupun dah kena tangkap lubuk yang sama, dia tak pesan kat anak cucu dia, wahai anak cucu sekalian, tokmu dah kena tangkap dengan nelayan. Lepas ni kau janganlah main kat sini dah, pergi main jauh-jauh. Dia tak macam kucing. Kucing, sekali dia tengok muka lagi dah. Dia tak ada, dia ingat. Tapi ikan tak ada, sebab ada cecair tu lah. Lepas tu datang, lepas tu anak cucu cicit cuek dia mari balik ke lubuk yang sama. Tangkap, dapat lagi. Selepas 2-3 ekor, beranak, pinak balik. Berjuta-juta anak dia kan, dia bertelur banyak. Dia tak pesan kat anak dia, kenapa? Dia lupa. Dia lagi teruk pada dia kata, Melayu mudah lupa. Ikan mudah lupa lagi teruk. Melayu mudah lupa. Lupa sungguh. Lupa sungguh. Jadi itu masalah. Yang kedua yang saya nak cerita ni apa? Nak cerita ni yang bab air, dia kata air semut. Sedangkan air semut ni, kenapa kata jadi lupa minum air semut ni? Sebab bila air semut tu, maksudnya kita masukkan semut tu, semut, bangkai-bangkai semut dalam gula kita, masuk dalam kita punya teh, kacau. Okay? Maka sebab kita masukkan sendiri, air tu mutanajis. Bila air mutanajis, kita minum. Kita panggil minum air semut. Sebab tu lupa. Bukan sebab semut, sebab mutanajis, najis. Macam tu juga darah najis. Dimaafkan. Najis kekal najis sampai kiamat. Najis yang ada dekat daging tu, darah-darah tu memang najis. Tapi kenapa kata boleh makan? Najis yang dimaaf. Tapi tetap najis. Hakikatnya najis tapi dimaaf. Makan boleh? Boleh. Kerana apa boleh? Masyaqqah, kepayahan kalau betul-betul nak hilangkan darah tu. Okay? Jadi makan mana bagus? Soalannya mana bagus? Makan sekali dengan darah sebab dia dimaafkan, ataupun jangan makan darah tu, bersih sungguh. Jangan makan darah tu lah. Sebab apa? Dengan makan darah tu dia ada kesan yang lain. Kesan yang lain dekat rohani dan jasmani. Susah nak bangun tahajud ke apa. Dan sudah halal. Jadi yang terbaik yang tu lah. Macam tu lah. Kenapa kita tak boleh makan babi selain pada haram lah? Nas ada babi. Sebab makan kita akan mempengaruhi rohani dan jasmani kita. Ya. Babi uduh apa perangai? Busuk tak? Busuk perangai uduh. Apa perangai uduh dia? Dia makan najis dia. Lepas tu dia bau najis dia. Hidung dia mana ada? Naik atas ni hidung dia kan? Mana ada? Tu. Dia bergelumang dalam najis dia sendiri. Dia pula dengan anak dia, kita tak panggil berzina lah kot. Dia, anak dia pun dia bantai macam tu lah lebih kurang. Sebab tu dia banyak pun uduh apa perangai. Memanglah dia bukan mukallaf. Dia tak ada dosa pahala, dia babi, dia khinzir. Tapi oleh perangai dia macam tu, selain daripada nas kata tak boleh makan, hikmah dia perangai dia uduh. Kalau makan jadi perangai macam tu juga. Dah lah bau badan busuk. Saya pernah duduk dalam satu lift.
Dengan orang kafir yang makan babi ni memang tahu lah. Memang baru rasa, ya Allah, rasa aku sanggup turun pakai tangga. Dia punya lain macam, dia punya bau kan. Dia akan kembali. Cara fikir macam tu. Kenapa kita tak boleh makan biawak pasir? Kenapa? Tengok apa perangai dia. Kalau makan dia boleh jadi perangai tu. Kenapa kita boleh makan yang baik-baik, lembu jalan slow, relax, pek buat dia. Relax aja. Tengok sikit. Dia mempengaruhi. Kenapa kambing tu kalau makan dia panas tu lain macam makan kambing? Kenapa? Tengoklah perangai kambing macam mana. Manjat je kerja dia. Macam tu lah. Dia memang ada. Dia memang ada kemunasabahan apa yang kita makan dan boleh jadi kita. Bukan boleh kita makan kambing jadi kambing, tak. Makan babi jadi babi, tak. Jadi dia punya rohani. Dari sudut jasmani ada tak? Luaran. Dari sudut rohani pun ada juga. Dia jadi perangai, jadi itulah, mulut tak ada insurans, cakap lepas. Contohlah. Dia akan terkait. Jadi walaupun ianya halal, adakah dia halalan tayyiban? Tayyiban, adakah tayyiban? Belum tentu halal, belum tentu tayyiban. Belum tentu baik. Contohnya jadi jaga makan kita. Malah ada orang jaga, dia nak beli kat kedai pun dia tak makan kat kedai. Jaga sungguh. Bukan halal haram lah ni, bukan. Dia jaga. Kalau makan air tangan orang yang tak takut pada Allah, agak-agak sekat kesan tak? Dia kata kesan dekat aku. Kenapalah aku payah nak ingat Allah? Dulu okey je. Oh punya banyak makan kat kedai. Sebab air tangan tu saya buat. Ada kesan. Halal. Dia ada kesan dekat rohani dan jasmani. Betul ada orang tak makan kedai. Ada orang tengok juga kedai mana. Ada orang langsung tak makan masak sendiri. Ada orang kalau yang luar-luar negara ni langsung tak makan. Itulah. Tengoklah kita macam mana. Jadi memang ada kesan. Pemakanan ada kesan dekat rohani dan jasmani. Dari sudut halal haram, tengok hukum fiqh. Kebanyakannya halal lah. Dan suci dibasuh kain ni, kita berhenti kat situ. Dan suci dibasuh akan kain yang dicelup. Wallahu a'lam. Tangguh dulu, kita sudah dengan tasbih kafar.